Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat ke-31 pada kali ini. Andai tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka pada jilid yang keempat, muka surat 599. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Sadaqallahul azim. Dan wanita-wanita di kota berkata, isteri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Maka tatkala wanita itu mendengar cecaan mereka, diundangnya wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum dengan kecantikan rupanya dan mereka melukakan jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jadi apa yang berlaku dalam peristiwa yang lalu, bila perempuan ini mendengar desas-desus dan cerita perbincangan wanita, maklumlah orang perempuan ni memang banyak vocabsnya, banyak kata-katanya. Dalam hadis Nabi ingatkan kaum wanita, inna kunna tukthirna la'an wa takfurna al-ashir. Wahai kaum wanita yang mendengar kuliah ni, sama-sama jaga diri kita. Bukan maknanya Nabi mengatakan orang perempuan tu ahli neraka, beramai pada neraka, kerana memang orang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Nanti di akhir zaman seorang lelaki akan bertanggungjawab untuk menjaga berpuluh-puluh di kalangan perempuan, isteri, anak-anaknya, kaum keluarganya, adik-beradiknya. Itu menjadi tanggungjawab bagi lelaki. Dan hadis mengatakan datang Dajjal akhir zaman nanti, ada kalangan kaum mukminin yang terpaksa mengikat isteri dan juga anak-anak perempuannya, bimbang dipengaruhi oleh pengaruh Dajjal itu. Ada hadisnya. Jadi sekarang Allah SWT bawakan kisah kepada kita, tindakan kaum wanita itu, berapa puluh orang seperti disebut dalam kitab tafsir itu ataupun lebih, tidak ubah seperti jerami kering yang terbakar ke apa yang kita panggil. Masa benda ini tersebar dengan cepatnya. Berita itu sampai ke telinga wanita pemilik mahligai tersebut. Maka tatkala wanita yang namanya Zulaikha ataupun Ra'il ini mendengar cerita memburuk-burukkan dirinya, dan dari sudut bahasa Arab kalau kita perhatikan penggunaan perkataan yang disebut oleh Allah SWT, sami'at bimakrihinna. Makr ini dari sudut bahasa Arab, kalau kita belajar perkataan makrun ini dikiaskan dengan perkataan ghibah. Ghibah ni maknanya mengumpat. Makrun ni satu benda buruk yang dirancang untuk merosakkan seseorang. Ini kita kata macam apa istilah yang disebut dia, kalau bahasa yang orang sebut kadang-kadang menyampaikan cerita, mengunjing ataupun mencerca ataupun menyembunyikan perkataannya, depan nampak baik. Begitulah sikap sebahagian daripada manusia. Ini dipanggil sebagai Zul Wajahain. Di depan cakap baik-baik, belakang doa yang telah kita pelajari. Orang yang kita nampak di hadapan kita suruh baik-baik, tapi yang ra'a minni hasanatan dafanaha wa in ra'a minni sayyi'atan azaaha. Ada manusia yang Nabi ajar kita mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya. Berada dengan kita cerita yang baik-baik je, belakang habis dikutuknya kita macam-macam perkara. Beginilah sikap. Jadi seolah-olah perkataan digunakan oleh Allah di sini, sami'at bimakrihinna, dikiaskan usaha jahat mereka itu dengan riba, iaitu mengumpat, kerana kedua-duanya lakukan secara sembunyi-sembunyi. Iaitu wanita yang ada di bandar ini, dikatakan oleh Imam Baghawi dan tafsirnya, itu berlaku di tempat namanya Ainus Syams, wallahu alam, bandar itu. Maka mereka menyembunyikan perkataannya seperti seorang penipu yang suka menyembunyikan tipu dayanya. Juga kerana mereka berharap dengan sebab kemarahan isteri Aziz, mereka nanti boleh melihat Yusuf. Macam manalah hebatnya Yusuf ni. Akhirnya mereka pun berhasil dapat melihat Yusuf, kerana isteri Aziz ini mengundang mereka, menyiapkan bagi mereka. Kalau kita lihat perkataan digunakan sini muttaka. Muttaka ni dalam tafsir jalan lain merujuk kepada perkataan muttaka ni sama ada iaitu bantal yang tempat duduknya ataupun merupakan makanan. Mungkin di sini ada hazaf, seperti kata Imam Qurtubi kalau ayat yang kita baca wasalil qaryah, sebenarnya wasal ahlal qaryah, tapi
Jadi tanyalah kampung itu. Kalau kita sebut dalam Melayu pun ada seperti ini, bahawa kampung itu, tahu tak, kampung itu semua tak baik belaka, contohnya lah. Jadi kita nak kata bukan kampung pula kena mengenanya. Yang kita nak sebut adalah orang duduk kat kampung tu, sekolah tu, woi, tak dipakai. Kita bukan maksud sekolah tu apa kena mengena pula. Pasal sekolah tu merupakan tempat yang kena mengena dengan kita adalah ahlinya, penghuninya, pelajarnya, gurunya, mungkin begitu. Jadi ini uslub dalam Quran ada, ini dipanggil sebagai, dalam bab ini, majaz. Jadi di sini perkataan mutakak itu mungkin merujuk kepada tempat duduk, mungkin merujuk kepada makanan. Juga pendapat yang lain mengatakan bahawa merupakan buah limau, utruj, kerana ini buah sitrus yang memang menjadi makanan utama di Mesir daripada dahulu lagi, dengan abu surahnya, dengan limaunya yang macam-macam patternnya. Ataupun mungkin merujuk kepada satu makanan. Kita dalam tafsir jalan lain bahawa mungkin mutakak ini merujuk ta'am yahtaj ila an yuqta' bisikin, li'annahu mata kana kazalika ihtaja al-insan ila yutaka alaihi, kama fi tafsir al-kabir. Wallahu alam. Ini merujuk pada mutakak ni, dia adalah gambaran disediakan tempat untuk wanita-wanita itu duduk. Maka tindakan isteri kepada orang besar di Mesir ini, Zulaikha ini, nampaknya bila berita tersebut tersebar, maka dia telah pun mendapatkan nasihat barangkali daripada orang tertentu, maka minta untuk membawakan, menjemput mereka ini semua datang dalam satu program makan-makan. Walaupun asalnya berita tersebut disampaikan oleh 5 orang, iaitu isteri penjaga pintu, pengawal, isteri pembuat minuman, isteri pembuat roti, kita telah bincang, isteri penjaga jail itu, isteri pengurus kenderaan binatang pada zaman itu. Wallahu alam. Kata Baydawi tersebut pada tuan-tuan, takkanlah 5 orang itu saja, mestilah ramai lagi yang terlibat untuk menceritakan perkara itu, kerana perkara semikian memang sensasi. Jadi maka mereka pun telah diundang datang ke istana. Maka dibawakan untuk mereka menunjukkan kepada kita apa yang mereka gosipkan itu. Kini isteri tersebut telah memerintahkan supaya mereka datang ke istana untuk menikmati jamuan, dan memerintahkan supaya diberi setiap orang ni pisau untuk memotong makanan seperti buah-buahan yang dihidangkan. Para undangan pun hadir, jemputan VVIP. Siapa tak mau hadir kalau jemputan itu jemputan orang besar? Istananya pun payah nak dimasuki. Dah tu ada cerita sensasi pula yang perlukan pada penjelasan. Macam mana indahnya rupa Yusuf, kami nak tengok. Tentu itu yang tergambar dalam diri mereka. Maka para undangan pun hadir. Bayangkan tuan-tuan, ini kekuatan yang daripada Quran. Tafsir Fani, kata Syed Qutub, pembawakan ayat-ayat ini menyebabkan kita mampu untuk berfikir. Barangkali apa yang saya fikirkan berlainan daripada apa yang tuan-tuan faham. Dan anak kita yang sedang belajar tentu lain cara imajinasinya. Tapi inilah kekuatan yang ada daripada Quran untuk dibacakan. Dalam suasana mereka asyik bercakap-cakap, menikmati makanan, masing-masing pegang pisau, pegang buah. Maka isteri orang besar itu pun pergi ke tempat Nabi Yusuf. Di tempat yang lain, maka ruangnya besar, dan berkata kepadanya, keluarlah wahai Yusuf, nampakkan dirimu kepada mereka. Maka Yusuf AS pun memenuhi perintah wanita itu untuk lalu. Sebaik saja dia lalu, tuan-tuan, para undangan yang datang sedikit pun tak menduga kehadiran Yusuf di tengah-tengah mereka. Maka secara tak semena-mena, bila keluar Yusuf lalu di situ, mereka semua terpegun, kagum indahnya rupa paras, sampai mereka terpotong jari mereka. Dan nampaknya dalam penggunaan Quran ini, saya dah ajar tuan-tuan bahawa perkataan yang digunakan oleh Allah SWT, wa qatta'na aydiyahunna. Qatta'a maknanya berlaku berkali-kali. Terpotong jari mereka. Tak potong tidaklah sampai terpotong jari, putus, begitu bukan. Maknanya mereka melukakan diri mereka sendiri. Ini juga satu bentuk majaz dalam bahasa Arab. Maka demikianlah, bila mereka menyedari apa yang berlaku, mereka hasyalillah ma hadza basyara, terbit daripada mulut mereka untuk mengatakan maha suci Allah, maha indah, maha benar. Ucapan yang menampakkan kekaguman yang amat sangat. Ini bukan manusia, ini hanyalah malaikat yang mulia. Banyaklah hadis yang menunjukkan kepada keutamaan Nabi Yusuf AS dari seluruh parasnya, yang telah kita bincangkan bahawa baginda dikurniakan oleh Allah seperlu daripada keindahan dunia. Syatrul husni, diberi separuh daripada keindahan dunia, sehingga mengatakan bahawa sepertiga daripada kecantikan Adam AS, kerana Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tangannya sendiri, dengan apa yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh hadis itu kita tidak faham. Dalam ayat Quran menceritakan keutamaan, kemuliaan, kedudukan Nabi Adam itu. Jadi setengah begitu menceritakannya dalam bentuk yang terlalu exaggerate, mubalaghah, untuk mengabarkan kehebatan itu. Mengatakan sebahagian menjelaskan bahawa Sarah, iaitu nenek kepada Nabi Yusuf ini, diberi oleh Allah sepertiga keindahan
seorang wanita, maka ada yang mengatakan 1/6. Tapi kata Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, itu semua kadang-kadang banyak mubalaghah padanya, banyak melampau-lampau. Cukuplah apa yang kita fahami daripada Rasulullah mengatakan bahawa Nabi Yusuf itu seorang yang handsome, seorang yang kacak. Al-Imam Al-Qurtubi membawakan dalam tafsirnya kisah tentang seorang tabi'i yang juga pernah diuji seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Namanya siapa tuan-tuan? Namanya Sulaiman bin Al-Yasar. Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu ni adalah seorang tabi'i yang terkemuka di Madinah. Rupanya sehebat ilmunya, takwanya sehebat segaknya, handsome, segak, tinggi, orangnya cukup mengagumkan, dan pernah diuji oleh Allah SWT dengan wanita juga dalam perjalanan dia untuk menunaikan ibadah haji, iaitu dia berehat di satu tempat. Sama dahulu kala mereka memiliki kenderaan perjalanan jauh 500 km itu, penatan berehat di tengah jalan. Tanpa disedari masuklah seorang perempuan yang berniat jahat padanya untuk mengajakkannya melakukan zina, kerana Sulaiman bin Yasar ni seorang yang sangat indah, sangat kacak orangnya. Lalu dia berjaya untuk mengelakkan dirinya sebagaimana Yusuf AS. Akhir sekali Sulaiman bin Yasar bila selesai melaksanakan ibadah haji, dia berehat di Mas'ah selepas sa'i di antara Safa dan juga Marwah. Beliau berehat, tiba-tiba beliau tertidur. Dalam tidurnya mimpi berjumpa dengan seorang manusia yang sangat kacak. Allah, siapakah Tuhan? Orang itu menjawab, akulah Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam. Maka Nabi Yusuf memujinya, mengatakan kepadanya, wahai Sulaiman, Allah memujimu, engkau berjaya. Kata Sulaiman, aku membaca dalam Al-Quran ada kisah tentang kau, wahai Nabi Allah. Jawapan Nabi Yusuf, aku merupakan Nabi Allah yang maksum. Engkau hanyalah merupakan seorang manusia. Kau waliullah dan Allah peliharamu. Kalau engkau dengan kebaikan, wahai Sulaiman. Ini menceritakan tentang mimpi-mimpi orang saleh yang pernah saya sebut dalam kuliah yang terdahulu. Jadi kembali kita kepada ayat ni tadi, iaitu wa'atadat, maka diberikan setiap mereka ni pisau. Dan ini hanya bahasa Arab untuk saya beritahu kepada tuan-tuan, bila disebut oleh Allah di sini wa atakula wahidatin minhunna sikina. Sikina ni perkataan sukun, sakina, askun. Kalau kita kata askunu, saya tinggal. Kalau kata sukun itu baris mati. Kalau sebut sakina itu ketenangan. Apa pula kena-mena dengan sikin ya? Kata Al-Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Al-Mufradat itu bahawa sikin ini merujuk kepada sakinah juga. Apa kaitannya pisau pula dengan ketenangan? Rupanya kerana sikin ini sifatnya adalah untuk memberikan ketenangan, memberikan satu ketenangan kepada haiwan yang nak disembelih itu. Juga diambil perkataan sikin rupanya, iaitu bila menyebut perkataan ini, dia sumia bihi liizalati harakati al-mazbuh. Maknanya kata Imam Raghib Al-Asfahani, perkataan sikin ini datang perkataan sakinah juga macam ketenangan. Rupanya pisau ni sifatnya boleh menghilangkan kesakitan pada binatang itu, daripada dimati, diketuk ataupun ditumbuk ataupun dipukul. Tapi dengan pisau hilang kesakitan itu dengan cepat. Maka ada kaitan juga dengan sakinah rupa-rupanya tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah. Jadi bila golongan perempuan ini melihat datangnya Nabi Yusuf di hadapan, terbitlah mereka mengatakan hasya lillah, hasya lillah. Ini satu istilah yang jarang-jarang digunakan, dan nak menunjukkan jauhnya satu benda itu memang tidak wajar untuk berlaku. Mengatakan jauhlah Allah SWT daripada menjadikan manusia macam ni punya hebat. Saya dah katakan tadi bahawa kecantikan ataupun kacaknya Nabi Yusuf ini sampai disebut dalam banyak kitab tafsir, diberi 1/3 ke, 1/2 ke, 1/6 ke, neneknya itu ada 1/6 daripada kecantikan ke. Itu semua banyak kisah-kisah yang berpandukan kepada pendapat Israiliyat, sumber-sumber Israiliyat. Kata pakar hadis, pakar tafsir yang terkemuka dari Yaman itu, Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani, ia merupakan satu mubalaghah. Madailah kita bawa apa yang Nabi nyatakan. Dan kalau nak mengatakan seperti kata-kata perempuan ini, ma hadza bashara, ini bukannya manusia. Apakah malaikat lebih cantik daripada manusia? Soalan ini akan saya jawab dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.